Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nurul pagi ni. Apa khabar? Waalaikumsalam Kak Iza. Waalaikumsalam Kak Sal. Alhamdulillah sihat. Dah minum banyak air pun tapi masih tekak, masih kering. Ini masih pekat dia. Sekarang Nurul tambah lagi. Air apa tu? Ala TO je. Teh Herbalife. Tu apa? Nurul minum pekat sikit. Selalu Nurul letak dalam botol yang 2 liter tu. Kan? Minum banyak air tapi masih juga tekak sakit. Saya memang kalau minum memang cawan dia memang kena besar ni, nampak? Memang besar. Sekali minum ni habis. Okay, hari ni nak buat baju umi lah, baju semalam. Terang ke tak ni? Dia macam gelap je dekat tempat Nurul ni. Ke macam mana ni? Waalaikumsalam. Terang ke gelap ke? Dekat Nurul macam gelap je. Okay, ni nak buat zip depan kan, tapi tak potong yang ini, nampak? Dia nak buat zip depan tapi kita belum potong lagi. Hari ni buat apa? Kita menjahit hari ni. Jadi Nurul nak tunjuk. Nurul nak tunjuk hari ni macam mana nak buat. Kalau kita tersilap ataupun tak lupa potong untuk pelapik zip. Yang ni bukan lupa potong lah, memang sengaja tak potong. Nurul sakit tekak. Gelap terang ya, gelap terang Nurul pun tak pasti kenapa. Ini gelap lagi tak? Mungkin dekat mesin tu tak boleh kot. Ni persiapan apa semalam tu kita gelap apa tak boleh bila pasang tu. Nina dia kelas sampai tengok cikgu lah. Ni dah terang belum? Nurul tak faham, Haris tak ada. Haris dia tinggalkan saya seorang hari ni. Okey, ni gelap lagi tak? Masih gelap. Okay, baju yang ni dia tak ada dart kan? Dia tak ada dart. Jadi Nurul nak buat dia punya melengkung lah sikit dekat belakang tu. Baju yang ni lupa Nurul buat dekat semalam tu.
Masih gelap. Gelap kah? Apakah masih gelap? Okey, Nurul kan kalau tak buat dot dekat baju, Nurul bila jahit dekat sini Nurul akan masukkan sikit supaya dekat belakang ni dia tak menggelembung. Yang ni yang tak ada zip. Sebab zip nanti Umi minta letak dekat belah depan. Jadi dekat sini kita akan masukkan sikit lah suku inci. Ada tak yang pernah buat macam Nurul buat ni? Masukkan dia sikit. Okey, kita nak dapatkan cutting baju ni kan, kita boleh buat macam-macam tau. Yang penting kita tahu basic. Basic tu dah ada. InsyaAllah yang lain tu sangat-sangat mudah. Senang je kita nak buat. Tapi kalau basic kita tak ada, kita susah lah. Okey, so sekarang ni ini belakang. Depan ni kan tak ada buat zip. Tapi Nurul nak belah kalau dia. Sebab apa? Semalam Nurul tak potong, takut terpotong bunga ni kan. So kita akan potong sikit je dekat sini. Hari tu Nurul ada buat kesilapan kan dekat baju yang budak tu, belakang tu Nurul tak tambah dia punya basi untuk zip. So kalau kita tak tambah basi untuk zip, kita buat macam ni lah. Macam yang Nurul tunjuk ni. Okey. Kemudian kita potonglah dia punya kain ni. Okey, kalau ini kain dia keras kan, dia macam kain batik, jadi kita tak payahlah letak facing. Tapi kalau macam kain dia lembut, kita letak pelapik pun boleh. Tapi nak cantik tu kita letaklah pelapik dia. Hai Afiq, Afiq buat apa tu? Tak menjahit ke? Afiq dah berapa pasang dah pagi ni? Selalu orang muda-muda ni dia laju je kan. Okey, mana entah ni dia punya facing ni. Apa, kita sambung je. Semalam kita kemas-kemas kedai bagi nampak besar sikit. Facing Nurul pun dah tak mana pergi dah. So bagilah nampak kemas sikit kan, dah bersepah-sepah dekat sini dah sempit. Okey, tak apa. Walaupun dia facing ni kan, dia walaupun lebih-lebih macam ni, kita masih boleh pakai. Jangan buang.
Kita tak payah buang dia. So yang ni kita gunalah pelapik ni dia untuk kemas sebenarnya, untuk nampak dia punya baju tu nampak lagi cantik. Kita akan ambil juga untuk pelapik leher. Pelapik leher kena ambil serong. Okay, so ambil dekat sini lah. Ini kan kita buat zip yang ni. Kalau macam ada baju-baju yang kita beli tu, baju ready made ke apa, yang tak ada zip, ya kan, ibu-ibu yang nak menyusu anak tu, so nak tambahkan zip lah dekat depan ni. Kan kita nak tambah zip dekat sini, kan ni tak ada zip. Kalau beli kurung moden biasa ke kan tak ada zip. So kita nak tambah zip dia macam mana? Sebenarnya semalam tu boleh je nak potong terus dekat sini sikit kan, untuk zip, tapi Nurul saja nak tunjuk, kan, sebab banyak yang hantar baju dekat Nurul ni, nak minta tolong letakkan zip dekat depan. Okay, so kita letaklah dia punya ni. Ramai kan yang ada baju kurung ke, baju-baju apa tu, dia jubah ke yang dia beli, dulu-dulu tu kan tak ada letak zip. So sekarang dia dah ada anak ke apa semua, dia nak minta letak zip. Kita buatlah dengan cara yang macam ni. Jadi kalau kita buat cara macam ni, dia punya ketiak, dia punya dada apa semua tu tak akan sempit, sebab kita tak ambil basi dari kain, dari badan tu. Ni kita sisip lah dia, kita sorokkan dia punya ni. Okay. Potong tak payah besar sangat. Dia punya pelapik ni dia untuk kekemasan sebenarnya. Untuk kemas. Kalau kita letak pelapik ni dia kemas. Macam dekat leher kan, kadang-kadang orang tu kalau yang baru-baru belajar tu dia malas. Dia potong kain yang tu je, tak ada pelapik. Macam mana Nurul tahu? Sebab ada orang hantar jahit tepi dekat Nurul. Jadi Nurul tahulah. Okey, kemudian kita siapkan terus untuk dia punya leher. Okey, kita kena pastikan untuk ambil leher ni kan, pelapik leher ni. Cara Nurul macam ni. Kita ambil dia menyerong macam ni. Ni tak berapa serong. Kena betul-betul dia serong macam ni. Kena betul-betul serong supaya dia cantik. Tak apa, nanti kita boleh sambung. Kita gosok dulu. Okey, kemudian kita akan tandakan dia dalam 3 suku je. Tak payah besar-besar. Dalam 3 suku. Kan ni kita lipat 2, jadi 3 suku tu dia 1,5. Kan? Ada juga orang dia buat secara terbuka macam tu. Dia buka dulu, dia akan potong 1,5 inci. Nurul tak nak. Nurul akan terus iron dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni untuk pelapik leher lah. Sebab leher Nurul tak buat dengan pelapik yang keras tu. Tak ada pelapik lah. So kita pakai yang ni je. Kita buat dulu 2 siap-siap lah. Lebih tak apa. Okey. Kita lekat je macam ni. So kita kita akan sambung lah.
Jangan sambung nanti. Okey, ni pelapik. Ni tangan semua dah siap. So yang ni kita jahit tepi dulu. Okey, Nurul jahit tepi dulu sekejap. Pindah lagi. Nak buat macam mana kan? Nurul tak pandai nak setting-setting. Okey. Sekejap, Nurul akan jahit tepi benda ni. Okey, bila pindah sini je dia jadi gelap. Ke tempat dia punya kamera ni tak betul. Boleh nampak ke? Masih gelap lagi? Tolong komen sedikit. Masih gelap lagi ke apa? Kerana Nurul tunjuk tak nampak. Nurul cakap sorang-sorang. Ke tak ada yang komen ke? Komen Nurul tak naik ni. Rasa komen Nurul tak naik. Handphone tu boleh tengok komen ke? Mas Eko? Mas Eko, handphone ni Mas boleh tengok komen ke? Handphone tu ada Facebook tak? Tak nampak. Okey, so yang ini kita kan dah gosok tadi. Okey, ni Nurul apa kan komen tak nampak dekat sini. Jadi kalau ada yang komen tu dekat phone Nurul ni tak naik komen ke, ada problem ke apa, Nurul pun tak tahu. Cuba tengok phone tu dia ada Facebook tak?
Okey, ni kita dah tandakan tadi. Aduh, angin kuat sangat lah. Tak ada angin, panas. Okey, ni kita tanda dulu. Dia cara dia macam ni. Okey. Cara dia macam ni. Kan kita tanda dulu daripada bucu ni. Kita terus turunkan ke bawah ni. Kita tengok dia punya bawah ni sampai ke mana kan dia punya batasan tu. So kita tanda. Ni adalah yang kita gosok tadi tu. Kita gosok tadi. Kita boleh juga garis. Kita garis dulu kat sini. Okey, mohon maaf saya tak dapat nak tengok komen sebab komen tak naik lah dekat sini. Okey. Kita tanda dulu dekat sini. Cara yang ni boleh kita buat pada baju yang dah siap. Baju yang dah siap kan kita nak tambahkan zip. So kita boleh gunakan cara yang ni. Cara yang ni. Sebab kalau kita tak gunakan cara yang ni, nanti kalau baju tu longgar besar tak apa. Tapi kalau baju tu dia macam ngam-ngam kan, dah fit, macam tak ada lagi basi ke. Selalu baju ready made kan dia basi dia tu kurang. So nanti dia dah apa namanya? Dia dada tu akan sempit. Okey, so yang kita gosok ni tadi, ni ada garis ni. Okey, garis ni kita jumpakan dia dengan tanda yang ada pada baju ni. Kita dah tanda garisan merah ni. So kita kat dekat sini. Okey. Dia sama, kita kena tanda betul-betul dekat tengah dia. Kita tanda betul-betul dekat tengah. Betul-betul dekat garisan yang kita dah buat tu. Okey, nanti kita akan jahit sampai paras ni. Kita nanti jahit dia macam kita jahit baju kurung tu. Macam kita jahit baju kurung. Macam kita jahit dengan belahan baju kurung yang belah depan tu. Sama cara jahit dia. Kita kena pastikan betul-betul ngam. Betul-betul sama. Okey, cara yang paling senang tu kita gosok lah. So kita nampak dia punya laluan gosok tu kan. Tapi kalau kita nak lebih apa lagi, kita boleh gariskan dia. Sebaik-baiknya dengan pensel lah. Dengan pensel ataupun pen. Kita jangan buat besar sangat. Betul-betul kita buat macam kita buat baju kurung tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita jumpakan, kita jahit dekat sebelah cantik. Ni adalah dalam kain, ini adalah luar. Jadi kita jahit dari sebelah yang cantik dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulakan dari sini. Boleh nampak? Dapat? Saya situ. Kena letak laptop kat depan ni. Okey, ni kita jahit macam biasa. Okey, dekat sini. Kita pusinglah, ambil lah satu mata macam ni. Kalau tak pun kita buat tajam, betul-betul tajam. Buat dia mata jahitan tu dia kecil je. Okey. Kita buat tajam je dekat sini supaya dia tak terkangkang sangat nanti. Okey.
Okay, nampak? Kita jahit macam jahitan yang baju kurung. Nurul kena jahit sekali lagi. Tak nak, takut dia tercabut nanti. Wifi okey je? Tu tak jalan wifi? Tak. Plugnya mana? Cabut Oh, dia dah pasang dekat situ. Okay, tak apa. Memang tak nampak. Serius. Dekat Facebook tu tak download Facebook. Apa Facebook. Okay. Bukan Nurul tak jawab komen. Dekat handphone Nurul langsung komen tak naik. Aris tak ada. Laptop ada depan ni. Dia tak setting. Tak apalah. Tengok je apa yang Nurul buat. Okay, cek macam ni. Sekali lagi supaya tak pecah dia. Allahu Akbar. Harap maaf lah. Nurul kalau hitam ni memang problem. Tak nampak. Okey, kita ulang balik. Kita jahit sekali lagi. Nurul jahit 2 kali bukan apa. Kalau sekali ni takut nanti dia terputuskan benang tu. Okey, bila dah siap macam ni, okey, bila dah siap macam ni, kita belahkan dia. Kita belah dekat tengah-tengah ni. Kita belah. Kan, serupa macam kita buat baju kurung biasa tu. Kita buat belahan tu. Kita belah sampai yang ujung tu betul-betul dia ngam-ngam di ujung dia tu. Kena habis kita potong dia sampai, kacip dia sampai ke ujung. Okey, kemudian kita terbalikkan dia. So, kalau kita buat cara macam ni, dia tak akan sempit lah. Nurul dulu buat cara macam ni. Apabila kan ada kain, kita buat baju pengantin tu, dia punya lace dekat bawah ni banyak. Lace dekat bawah ni banyak. Ataupun kain-kain yang berkaki. Nurul akan buat cara macam ni untuk dia punya zip tu. Sebab kalau lace yang ada manik-manik tu kan, dekat bawah tu banyak manik-manik. Kalau bila kita dah buka manik-manik tu, kita kena touch up balik. Kalau tak, dia akan terburai. Dan tak berapa cantik lah. Tak berapa cantik. Bukan tak berapa cantik, memang tak cantik pun. Dia akan nampak dia punya sambungan. So, kita boleh gunakan cara yang ni lah. Kita boleh gunakan cara yang ni untuk baju yang lace, yang ada manik-manik, yang ada kain ada berkaki tu. Kita boleh. Ni kita tindih lah dia. Kita tindih dari dalam supaya nampak kemas. Okey, supaya nampak kemas. Kita kena pastikan bila kita nak menindih ni, dia punya basi tu, kita kena halakan ke bahagian yang kita tindih. So, kita tindih ada basi dekat bawah tu. Dia macam tu. Basi-basi ni semua kita halakan ke tempat yang kita jahit tu. Allahu Akbar. Dia cabaran sangat-sangat ni kalau benang warna hitam. Memang macam reput dia benang ni. So, Nurul bercakap sorang-sorang ni. Tak apalah ya. Nanti lepas ni baru Nurul akan tengok. Okey, so kejadian dia macam ni. So, akan jadi macam ni lah. Dia dah ada basi. Jadi, kita bolehlah kita nak pasang sip. Kita bolehlah gosok dulu. Kita gosok dulu. Nampak? So, macam ni. Dulu Nurul suka buat benda ni pada baju-baju lace. Kan kita boleh
Boleh pasang lah zip lepas ni. Okey, sekarang kita akan pasang zip. Kita pasang zip. Kalau kita tak biasa kita pasang zip, kita letak dulu macam ni. Macam yang sebenar dia macam tu. Kan? Kita punya kepala dia ni dekat luar ni. Supaya nanti bila lepas siap-siap kita jahit, taklah kepala tu dekat dalam. Okey. So, sekarang ni kita akan pasang zip. Nurul suka akan jahit dululah dengan tapak biasa ni. Suka jahit dulu nak bagi dia tak lari. Kepala yang plastik ni kita samakan dengan atas tu, atas kain tu. Okey, tolong share dulu, klik share kan bagi orang lain pun dapat belajar sama. Okey, lepas tu kita pasang macam biasa. Kita pasang macam biasa kita pasang zip. Jadi kalau kita terlupa ambil basi untuk zip ke, tu tak apa, kita boleh guna cara yang ni lah. Jangan on kan bunyi tu. Jangan bagi suara. Wah, baru Nurul nampak. Okey. Okey. Tadi tak nampak dekat phone Nurul tu, tak nampak dia punya. Dia tak tahulah dia punya problem ni. Biarlah, tak apa situ. Terima kasih bagi pinjam. Okey, tak apalah, nanti kita tengok ya. Nanti kita tengok, kita tepikan dulu, nanti tak siap. Okey, ada kabar gembira kepada yang dah memiliki buku. Yang dah ada buku kan, yang dah beli buku Pola Advance yang ni. Okey. Nurul dah, insya-Allah Nurul akan tambahkan 5 lagi pola. Tapi nanti dekat tak dapat dalam buku ni lah. Terus akan Nurul upload dekat Facebook group. Yang dah beli buku ni, nanti Nurul akan ekstrakan pola princess, kurung princess, kemudian ada peplum. 3 lagi masih Nurul fikirkan. Kalau ada idea boleh. Nurul nak bagi bonus sebab sahabat-sahabat semua dah sangat-sangat sabar kan dengan Nurul kan. Patutnya dah dapat semua tapi belum settle lagi. So sebagai rasa terima kasih, Nurul akan tambahkan 5 pola. Okey, yang dah ada satu peplum. Peplum tu sama ada boleh buat untuk dress ataupun baju yang ada kain. Kemudian satu lagi kurung modern princess. Kurung modern princess tak ada dalam ni. 3 lagi Nurul tunggulah. Sahabat-sahabat semua nak request pola apa yang Nurul nak kena tambah dalam ni. Tapi dia tak adalah Nurul bagi yang kertas macam ni. Terus Nurul akan bagi pola dan cara menjahit dalam Facebook group. Itu yang Nurul terfikirlah semalam sebab keterlambatan, kesalahan ada dekat pihak Nurul. Dah lah pola ni lambat sampai. Kemudian video pun belum siap lagi. So sekarang memang tengah prepare buat. Malam tadi pun sampai pukul 2 pagi kita siapkan video, insya-Allah. Dah on the way dah semua. Jadi sebagai rasa terima kasih, Nurul akan tambahkan 5 pola dalam ni nanti. Zip sorok kah? Betul, kita buat zip sorok. Tak ada awal, dah lambat Nurul ni. Okey. So sekarang ni kita akan tambah sebelah lagi. Kita jahit macam biasalah. Okey.
Okey, Nurul suka jahit macam ni. Nurul tak jahit terus dekat atas zip sorok tu. Sebab kalau jahit atas zip sorok tu kan, katakanlah nanti tak betul ke, sengit ke, bila kita buka, nanti dia punya zip akan rosak. So kalau macam ni, kita boleh tengok lah. Dia tu ngam ke, tak ngam ke. Okey, nanti Nurul fikirkanlah macam mana, suruh Haris buat apa-apa nanti. Macam mana cara kita, macam Nurul memang cara nak bagi yang terbaik lah. Nak bagi yang terbaik. Okey, so bila dah lepas macam ni kan, kita tukarlah tapak zip sorok tu. Jadi memang sangat-sangat special lah untuk yang batch yang pertama ni, yang dapatkan buku pola ni. Dapatkan satu buku pola, masuk dalam Facebook group. Kemudian dapat lagi ekstra 5 pola. 5 pola dapat. Dia bukan pola aja dapat tau. Nurul akan tunjuk macam mana nak buat, macam mana nak rajah pola, macam mana nak menggunting. Dekat mana ni? Okey, saya dekat Kelang. Apa Nurul ni pasang, buka zip line, pasang zip line. Itulah nengok komen ni. Sekarang kita tak buat bentuk e-book dulu. Dia memang macam ni, memang buku. Memang buku. Kalau e-book nanti kena print apa semua kan, memang buku. Dan itu adalah semua tulisan tangan. Tulisan tangan Nurul buruk, tak cantik. Tak, Nurul buat dengan tangan. Sebab e-book ni nanti kena print lagi, nak kena tak ada. Nurul buat dalam bentuk buku, dalam bentuk nota, so kita boleh tengok langsung. Pada Nurul sebab Nurul pun kan kadang-kadang ambil kelas online juga. Kita kalau dalam bentuk buku macam ni lebih pada Nurul lah, lebih cepat masuk. Lebih cepat masuk. Sebab nanti kalau dalam e-book kan, kita nak kena print. Kena print lagi kan, kena tengok lagi berulang-ulang. Yang dah order belum sampai lagi, tapi hari dah postkan semua. InsyaAllah lah, tak lama lagi tu akan sampai. Ya Allah, mencabar sangat-sangat ni kalau benang hitam. Nurul tak tahulah kenapa. Kalau benang hitam, ini Nurul pakai benang yang ikan lumba-lumba tu. Ikan lumba-lumba ke benang apa nama dah. Tengok asyik putus je benang. Macam mana nak beli buku pola? Okey, boleh terus tekan link dekat bawah tu. Tu Haris. Haris dah pinkan link tu. Boleh terus tekan, boleh berhubung dengan Haris lah. Pola yang ada pada Nurul ni, dia bukanlah, Nurul tak adalah baju yang advance sangat, baju pengantin ke, baju yang glamour-glamour tu tak ada. Okey, dalam pola ni hanya baju-baju biasa je. Baju kurung, baju kebarung, baju blouse kan. Dia baju-baju biasa je, tak ada baju-baju glamour dalam tu ya. Walaupun nama dia, pola dia advance. Advance tu bukan apa, dari segi cara kita buat. Dia bukan lagi pada basic. Sebab yang Nurul buat ni berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman dan apa istilah dia punya ni, dia dah melalui kajian. Kajian sebab macam Nurul ni memang tukang jahit. Jadi tukang jahit, dan Nurul yakin tukang-tukang jahit lain tu pun sama macam Nurul kan. Dia dari pola basic tu dia akan tambah-tambah. Dia tak terus macam satu jadi satu terus macam tu, tak. Kita tengok dalam bentuk badan customer juga. Kita tengok dalam badan customer. Jadi kita ni memang belajar basic. Macam yang teori tu kita memang belajar basic.
Tapi dalam Allahu Akbar. Kenapa ni dengan ni? Okey, tapi dalam kita buat baju customer, kita akan jumpa customer tu yang dada besar, pinggang kecil. Okey, dada kecil, punggung besar. Dia bahu macam-macam kita akan jumpa kan. Yang bahu dia berlekuk, yang bahu dia jatuh, yang bahu yang dia mendada. Memang rasanya lah. Sekejap. Okey, jadi kan dekat dalam buku ni dia simple je. Hanya basic je Nurul tunjuk 5 garis tu, bahu, pinggang, punggung tu semua. Tapi penjelasan lain Nurul akan sampaikan melalui video. Kan? Sebab dalam ni Nurul rasalah pengalaman kalau Nurul pun sendiri malas menulis. Malas menulis dan malas membaca. Malas menulis dan malas membaca. Jadi bila kita buat video kita cakap ni nak dapatkan bahu macam ni, lebih mudah faham, lebih senang. Macam tu. Dah tukar ni benang hitam memang. Tu sekarang ni dia pola ni berharga RM98 sekali dengan postage. Sekali dengan pos. Tapi habis dia punya cetakan ni Nurul tak akan keluarkan lagi lah sebanyak 20 ni. Nak buat video untuk 20 ni memanglah sangat-sangat mencabar, bukan senang. Buat-buat tak nampak. Awak belum tak adalah pengalaman, tak adalah pandai sangat, memang tak pandai pun. Kan? Hanya sharing je kan. Sharing sebab apa? Sejak dari PKP kan, ramai orang yang order pola dekat Nurul. Nurul tiba-tiba jadi peniaga masa PKP. Ramai sangat yang order pola dekat Nurul. Ramai, sangat-sangat ramai. Dalam rekod Nurul hampir dalam masa 2 minggu 100 pola orang beli. Bukan pola yang kepuk-kepuk ke apa, semua orang jangan nak beli pola kurung moden, pola kurung kedah kan. Kita kalau macam Nurul ambil satu pola RM30. Satu pola RM30 Nurul ambil. Sebab apa? Kita kena buat satu-satu macam baju tempahan lah. Kan kita buat satu-satu ikut ukuran customer. Cobalah kita bayar RM30 untuk satu pola, dan itu adalah pola yang simple. Bukan baju kepuk-kepuk ke, baju glamour-glamour ke, duyung apa sana sini. Bukan, hanya baju biasa. Jadi bila macam tu barulah Nurul terfikir ada idea. Kenapa Nurul tak buatkan nota, kemudian diorang ni boleh buat sendiri. Boleh buat sendiri kan. Dan Nurul tahu pun dekat kita ni, kita anak bukan satu orang. Bila raya nak buat baju bukannya cukup satu, berpasang-pasang nak kena buat. Yang kurung moden lah, yang kurung biasa lah, kurang-kurangnya kena ada 2 dan 3. Kalau bodoh-bodoh lah upah satu pasang tu RM50, so berapa ringgit kita keluarkan? Itu belum lagi untuk beli kain. Jadi daripada itulah muncul idea Nurul buatkan nota ni. Bila kita tolak-tolakkan, bagi-bagi ke apa semua, kalau dapat 25 pola, bagilah dengan RM98 25 pola tu. Baru berapa? Belum lagi Nurul akan tunjuk macam mana cara nak menggunting, nak buat pola tu semua. Nurul akan tunjuk. Jadi lepas beli pola, tak adalah kita nak mengagak-ngagak buat macam ni. Kita tak ada nak fikir-fikir lagi. Nurul akan tunjukkan terus cara yang betul. Macam tu. Jadi jangan salah faham ya, yang bila ada advance tu, Nurul nak buat baju yang bertingkat-tingkat, yang lilat-lilat, tak ada. Dalam tu baju biasa je, kebaya, kurung moden, blouse, dia semua biasa je. Semua biasa-biasa saja. Okey.
Tu kita kena mula dari yang biasa-biasa dulu, baru akan jadi luar biasa. Sebab kan kadang-kadang Nurul ni bukan apa tau, kita menjahit dah lama. Bila customer nak menempah tu, dah lah bawa kain apa, bila kita cakap upah baju RM50, menung je nak nempahnya. Bukan apa, bawa kain tu dekat sekayu, nak nempahnya nak kena ada cukup semua. Yelah, raya kan. Buat baju kurung biasa. Tapi kita ni macam kita kedai. Tak, ini tak naik dia punya komen. Lepas tu kan kita tengoklah bawa anak bertingkat-tingkat macam anak tangga, nak buat tak buat, nak buat tak buat, nak ambil upah tu duk fikir. Bukan tak fikir tau, kita ni bukan kejam. Betul tak? Ni semua dalam ni rakan teller ni semua. Kita bukan kejam, tapi bila kita tak boleh silau juga. Jadi kalau kita macam nak bagi murah sangat, kita punya kos pula kan. Itu dia. Jadi jalan yang paling mudah tu belajar. Kita belajar buat sendiri. Buatlah. Dia macam tu. Jangan risau, benda ni buat je. Bila buat je, insya-Allah akan jadi. Ketinggalan tak apa, nanti boleh tengok lagi. Kan share dulu, nanti boleh tengok balik. Okey, yang saya tunjuk ni dia kategori advance ke tak? Yang saya tengah tunjuk ni, dia tak ada belahan. Kan dia tak ada belahan, tapi kita boleh pasang zip. Ini kategori advance ke basic? Coba. Macam ni lah Nurul nak tunjuk. Walaupun Nurul sendiri pun terhegeh-hegeh menjahit. Okey. Dia macam tu. Nurul sendiri pun macam ni, terhegeh-hegeh menjahit lagi. Tapi ada hati juga nak menunjuk dekat orang kan. Tak tahulah kenapa. Okey, ni dah siap, kita kena gosok lah. Okey, gosok. Ni tak apalah, nanti kita gosok. Kita ni ada minat kan, tapi itulah kadang-kadang beli pola satu. Ni ada berapa orang dalam rumah tu, lepas tu beli satu pola. So dekat dalam nota ni dia ada macam-macam pola. Jadi beli sekali, lepas tu masuk dalam Facebook group tu. Bila nak buat je tak faham, tengok. Tak faham lagi, WhatsApp Nurul. Nombor Nurul bersepah-sepah dalam page tu. Cobalah WhatsApp Nurul balas ke tak. Tapi kadang-kadang tu lambat lah. Phone Nurul on 24 jam. Kan, dah dapat pola, dapat lagi free 5 pola ekstra, dapat lagi join dalam Facebook group. Tak faham juga, boleh WhatsApp Nurul tanya. Kan, apa lagi, macam mana lagi Nurul nak tolong? Kalau macam ni tak terbuka hati juga, tak dapat ilham juga, memang tak tahulah Nurul nak cakap. Tapi lepas ni memang Nurul akan pecahkan pola ni. Nurul akan buat satu-satu. Nurul akan buat satu-satu dengan harga yang lain. Memang tak akan dapatlah lagi 25 pola ni. Okey, kalau macam nak tempah kurung kan, kurung moden sekarang ni kurang-kurang lah. Kalau Nurul ambil dekat sini dalam 90 ke 85 tu biasa-biasa je. Kalau kedai orang lain lagi apa, mesti lebih lah. Siapa yang Entah. Nanti dah siap. Okey, ni dah siap. Kan, Nurul tetap akan masukkan dekat sini. Kan,
Inilah advance dia macam ni lah. So hari ni Nurul tunjuk dekat semua. Nurul bagi dekat semua walaupun tak masuk dalam Facebook group. Kita walaupun baju kita tu tak ada dot, masukkan sikit dekat belakang ni. Jadi nanti dia cantik. Tak adalah menggelembung baju tu bila pakai. Sebab badan kita ni kan dia dia melengkung dekat belakang tu. Dia melengkung dekat belakang tu. Haris, video yang tangan tu nak masuk hari ni Tak. Yang untuk tangan apa tu? Sekejap lagi ya. Boleh push hari ni. Aircon ada dah siap dah? Tak boleh? Tak boleh? Okey, ni macam biasalah kita kena jahit cantum dekat bahu dulu. Okey, kita cantum dekat bahu dulu. Order buku nota boleh tekan je link dekat bawah tu. 0174711486. Tak payah tekan-tekan WhatsApp. Tekan je situ, dia akan terus pergi dekat Haris. Haris tu anak saya jangan risau siapa dia. Haris tu anak saya. Tapi dia pemalu. Handsome dia tapi pemalu dia. Bukan apa. Jadi kalau Nurul juga yang handle kan WhatsApp ni semua. Kerja Nurul memang tak siap lah. Belakang melengkung pun ada. Apa dia? Zip tu berapa inci? Oh, zip ni berapa inci? Tengok. Ini baju kalau kita orang yang menyusu tu kenalah buat dalam ukur daripada ni kena sampai pusat lah. Dalam 12 ke 13 inci macam tu. Tapi ni Umi punya. Umi Nurul punya kawan tua tak ada lagi nak menyusu. Jadi Nurul buatlah berapa yang ada zip ni. Dia kalau orang yang menyusu tu dia buatlah panjang sikit kan. Sampai ke batas perut tu. Ini Umi Nurul punya jadi ini buat dalam berapa yang zip 10 inci je. Ni zip 10 inci. Okey, ni kita kena gosok dulu kan. Kena gosok dulu semua. Tapi malas Nurul nak angkat-angkat lagi gosok. So kita jahit je lah sini supaya dia tak kemas lah. Nota berapa harga boleh terus Sokmer. Boleh terus WhatsApp Haris. Tu tekan je link tu. Tekan je link tu dia akan terus pergi ke WhatsApp. Tekan je link tu dia akan terus pergi. Penyegat bukan pemalu. Tunggulah dia ada keberanian sikit tu Kak Min. Itu depan Umi dia kot. Belakang saya tak tahulah. Belakang melengkung pun ada. Tu tak tahu Okey. Yang Kak Iza tu janganlah tambah lagi macam tu. Dia lagi melengkung nanti Kak. Yang Kak Iza punya itu memang special Kak. Special order tu macam tu. Bukan semua boleh dapat. Special tu macam Kakak tu. Bestnya kalau kita pandai menjahit kan. Hari-hari boleh buat baju baru. Promo 98 sampai besok. Saya baru masuk nota berapa. Okey, yang baru-baru masuk tu boleh terus WhatsApp Haris. Haris ada ni depan saya ni Tapi dia tak bagi saya tunjuk muka dia. Kenapa? Pergi gym.
Ha? Lepas tu tak jadi? Tak boleh? Salah cok. Cop. Cok salah. 2 kali salah cok. Cop apa pula? Cok Pesa. Ha? Cok Pesa. Lepas tu pergi sana lagi? Pergi sana lagi ke? Tak tu lah. Besok pergi bank lain. Ketik itu. Sekejap tu boleh kenal. Kenapa cop kaita tu? Cok macam cok hari yang mula-mula. Cok Oh, tak ada alamat. tak ada alamat dia. Cok nama dengan nombor kedai. Okey, kita boleh buat 2 cara macam ni. Okey, Nurul buat macam ni lah, sorok je. So sebenarnya ada sambungan kan? So ada sambungan, Nurul letak dekat belakang ni. Okey. Kemudian yang ini dia punya zip ni, kita pusing ke belakang macam ni. Kita pusing dia macam ni. Ni kain batik viral. Batik viral ni sangat sesuai untuk yang newbie yang baru belajar. Yang nak praktis apa tu semua kan. Nurul pun beli banyak sebab Nurul nak senang. Tak nak pening-pening kepala. Nurul nak buat video, Nurul akan guna kain batik tu je. Nurul pakai tapak zip untuk jahit kain getah tu. Tak, Nurul pakai tapak teflon. Tapi yang untuk kain lekra ni, kain mouse crepe, dia boleh. Tak pakai tapak tu pun boleh. Tapak biasa je pun boleh. Kain mouse crepe dia boleh. Nurul guna tapak ni. Tapak ni, tapak yang Nurul pakai ni. Tapak teflon ni. Apa kebaikan kain batik viral? Kebaikan? Kebaikan batik ni. Mana dia tanya? Oh, Haris. Murah lah. Kalau rosak pun tak kisah. Rosak campak tepi je. Rosak campak tepi je. Tak adalah nak menangis dengan bucu-bucu sana tu. Aduh, kan. Kain jekel viral. Mana? Itulah kain jekel berapa sen. Oh, Ada ke peminat jekel dalam ni? Adakah peminat jekel dalam ni? Ni jekel tengah buat sale kau ni Satu berapa? 50 sen. 50 sen semeter. 50 sen semeter. Serendah 50 sen 1 meter. Serendah 50 sen 1 meter. Okey, so sekarang ni kan, ni kita terbalikkan macam ni supaya dia nampak tersorok nanti. Ni kan zip dia macam ni. Okey, tadi dia macam ni zip dia. So kita pusingkan. Okey, jangan tengok tangan Nurul yang hitam tu ya. Okey, kita tutuplah dia. Kita pusing, kita jahit macam ni. Pelapik leher berapa inci? Yang ni Nurul guna, Nurul ambil tadi 3 suku, lipat 2. Kita gosok dulu. Lepas tu kita lipat 2. Kita gosok lah. 3 suku inci sahaja. Okey, kemudian kita jahit. Jahit pelan-pelan je lah. Oh, fokus lagi Haris. Nak kamera ni ke sini lagi. Nak nampak. Kena letak dekat sini kot. Dekat sangat kan nampak jari Nurul yang berkerut-kerut ni Saya nampak muka Umi. Nak nampak mesin je. Sekejap. Saya tak faham lah tengok pola Nurul. Kenapa tak faham Kak? Kejap, Nurul pun tengah mungkin hari ni dia akan masukkan dalam page lah. Akan boleh tengok dulu dekat live tu banyak kurung moden. Kurung pahang moden. Okey, nanti Nurul tengah ready nak buatkan video ni. Sabar dulu ya. Kurung pahang moden. Okey. Itulah dia. Yang Nurul maksudkan, Nurul kena buat video juga. Jadi kalau kita macam beli pola ataupun buku macam biasa je, memang akan susah. Sekarang boleh nampak ke?
Macam gelap Aris. Lampu tapi dia slow brightness. Ke dari sini. Macam buram je dekat sini. Okey tak? Okey, boleh nampak tak? Berdisko pula dia punya lampu. Jangan terang. Kau tengah loading. Boleh nampak? Boleh. Baru nampak sikit, tak nampak banyak ke macam kalau dari sini tak tembak ke sini. Macam ni lagi okey tak? Ni dah kena gantung dah kamera ni Tudung Nurul yang gelap. Alamak. Ni okey kot. Semua nampak, tai lalat pun nampak. Okey tak sekarang? Kain tu yang warna gelap. Kain warna gelap, Nurul pakai warna gelap, yang duduk kat sebelah ni pun gelap. Dan semua gelap. Boleh nampak tapi dekat phone ni macam clear dah. Ni dekat sangat dah. Semua cakap okey. Aris, nanti nak ambil video macam ni ambil. Tengok. Aris ambil gambar Umi satu, Aris. Ni macam ni. Okey, lepas ni kan kita kena kacip. Kacip-kacip lah semua ni ni semua bulu-bulu, semua tai lalat, semua boleh nampak dah. Okey, kita kena kacip-kacip ni. Untuk apa kita nak kacip benda ni? Kita nak kacip benda ni supaya dia bila kita terbalikkan dia tak melawan, dia kena ikut cakap kita. Kacip-kacip dulu semua. Allahu Akbar. Kan nak cantumkan tu. Okey, nanti Nurul tunjuk lagi. Tapi yang satu lagi tu pun biru juga. Okey, relax je. Yang ada dalam grup tu nanti Nurul buat kain lain warna. Satu merah, satu kuning. Nurul kena buat. Buat dekat kain pecah ya. Oh, leher. Betul, leher. Kita nak cantum leher ni, kita jangan pasang dulu tangan. Cantum bahu dulu. Cantum leher. Jadi bila kita dah kalau kita dah gosok kan, dia dah cantik. Okey. So dia punya ujung tu dia akan tersorok dekat dalam ni Kan?
Nurul kalau baju sendiri suka buat macam ni. Nurul tak suka yang pakai pelapik tu. Sebab nanti suka tanggal dia punya sembat dia. Ni berkedut-kedut lah sebab Nurul tak gosok. Dia cara pasang zip macam ni bagus untuk kain lace. Nampak? So kita kena bagi sama. Okay, lepas tu baru kita tindih. Dia boleh juga kalau baju budak-budak, kita tak payah buat macam ni. Kita boleh bagi nampak benda ni. Piping ni kita boleh bagi nampak. Okey, kita jahit dari dalam lah bagi dia sama. Memang kalau warna hitam ni sangat-sangat susah dah, pening tengok. Okey. Kita akan mulakan daripada sini. Bila nak jahit ni kena samalah semua. Kalau kita jahit tepi ni kena pastikan betul-betul ngam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ni mata jahitan ni kita kecilkan lah supaya dia tak laju sangat. Masa jahit ni dia kena sama je semua. Kalau satu tapak lah. Supaya tak besar kecil kan. Dia nak kemas dia macam tu. Oh silap, tak tindih. Sorry tu ya tak bagi cantik. Dia kena tindih dulu. Dia buat kerja sambil bercakap ni memang hitam buat slim pemakai. Kalau dah gemuk macam mana dah nampak slim. Okey, lupa tadi dia kena tindih dulu. Tindih tu nak bagi kemas tindih tu nak bagi kemas. Okey, kita dah buat macam ni, kemudian kita akan tindih. Okey, kita akan tindih lah dekat pelapik ni. Pastikan dia punya yang dalam-dalam ni, bulu-bulu ni dia menghala ke dalam, ke basi kain tu. Kita akan tindih. Kita nak bagi tindih dia lah. Kenapa Kak Min geram dengan siapa tu? Okey, kita kena tindih. Tapak teflon ni dia kalau kain yang macam lekra ke macam apa ke, dia boleh senang. Kain-kain yang macam yang melekat-lekat sikit kan. Kan ada jenis macam kain sekarang yang macam apa? Bukan corak-corak songket yang printed tu. Dia licin lah. Sama je, tapi Nurul kadang-kadang kalau jahit yang apa namanya, lekra yang kain agak-agak melekat-lekat dekat sini, kadang-kadang tu macam Nurul kan kedai, semua orang hantar suruh jahit. Kadang orang suruh jahit apa namanya, beg koyak ke apa, kita gunalah tapak lekra ni. Bila kita guna tapak ni, dia macam laju sikit dia punya ni. Okey, kalau kita macam nak tindih dari luar pun boleh. Nak bagi dia sama je semua kan, nak bagi cantik je, kita boleh. Oh, ya ke? La Romeco. Bolehlah nanti desainkan untuk saya ni, saya nak nampak slim. Betul tu. Kadang-kadang nampak kembang je kita pakai kan. La Romeco Cun. Nak bagi nampak slim nak kena pakai warna apa? Nurul ni kadang Nurul suka warna Kak Ana. Itulah buat. Alah, hai Kak Ana. Okey Kak Ana. Nurul ni kan suka pakai warna hitam, tapi kadang-kadang Haris selalu komplain. Diorang ni komplain, Umi tak sesuai warna ni, Umi tak sesuai warna ni. Saya bab-bab warna ni macam mana? Muka dah lah bulat.
Macam mana Kak Ana? Nurul sesuai pakai macam mana? Nurul pakai tudung, dia orang cakap macam ni tak cantik Umi. Allahu Akbar. Macam mana tu? Diorang tak bagi saya suruh saya pakai bawal. Saya dah tak suka pakai bawal. Saya suka tudung sarung, senang. Kena pergi jumpa Kak Ana ni lah. Kena pergi runding dulu tengok. Perunding image. Okey, boleh nampak tak apa yang Nurul buat ni? Tapi kain hitam ya. Tak apalah. Kain hitam. Okey, nak buat pelapik ni dia boleh dua cara. Boleh dengan cara kita pelapik tu kita bulatkan. Wah, gelap. Tengok Aris. Tengok tu. Jalur-jalur menegak, tudung sarung chiffon. Tudung sarung chiffon, jangan tudung sarung yang apa tu nampak gemuk. Okey. Shawl lilit. Okey, ni kejadian dia. Ni belum gosok lagi. Ni dah siap. Ni belum gosok lagi. Bila gosok nanti dia akan kemas lah. So kalau kita buat baju biasa-biasa kan, kita buat macam ni. So nanti dia tak akan tercabut lah. Tak akan tercabut. Okey, Nurul nak gosok ni. Meh, tengok cara nak gosok leher. Angkat sini dulu sikit. Studio Mok Chun. Dekat sangat. Jauh sikit. Sebelum kita cantum, kita kena gosok lah dulu. Boleh nampak? Sikit lagi sini. Dekat sangat. Saya tengok kat situ. Okey. Ni yang zip tadilah. Kita gosok kemas-kemas. Belakang ni pun sama. Allahu Akbar. Dia akan nampak cantik lepas kita gosok. Lepas kita gosok baru nampak cantik. Gosok dari dalam dulu. Kemudian baru kita pusingkan ke sini. Dia kalau kita baju dah siap, kita tak boleh lah nak lekuk-lekukkan macam ni lagi. Tapi bantal busuk ni sangat-sangat membantu Nurul. Banyak jasa dia dah. Nampak? Kita gosok, lepas tu kita tekan, baru dia kemas. Okey, nampak? Tadi kita jahit tak kemas kan? Tapi bila kita dah tekan dengan benda ni, kat sini pun kita. Jadi nanti kalau macam baju kan, baju macam ni okey lagi sebab kita yang gunting. Tapi kalau baju ready made yang beli tu kan, kalau kita tak buat macam ni, kalau kita tak tambah, terus saja kita ambil zip tu, nanti depan dia mengecik baju tu. Dia mengecik depan dia. So dah siap. Inilah dia kejadian. So bunga dekat bawah ni tak ada rosak kan? Bunga macam biasa lagi.
Kita buka dekat sini. Okey. So dia punya bunga pun tak terputus. Sebab kalau kita potong lebihan dia 1 inci. Ini 1 inci macam ni kan. Bila dekat sini dah nampak macam bersambung kan. Nampak tak? Bila kita buat zip dekat sini yang ada bercorak macam ni. Nampak? Bila kita macam mana naikkan sikit lah macam ni. Okey, kalau kita tak potong, kalau kita potong kan, dia akan jadi macam ni. Ni bertindih. Dia jadi bertindih macam ni kan. So dia tak cantik. Kalau kita tak potong, dia macam ni. Dia masih ada bunga. Bunga dia masih kekal abadi. Dia ada zip. Okey, settle dah. Nanti sembaklah sini sikit dekat bawah. Tak payah nak sembak semua. Pindah lagi. Okey, dah settle dah. Baru kita sambung kiri kanan. Nampak muka Aris? Saja. Penekan tu dekat kedai hardware je RM3. Oh ya ke? Nora beli dulu RM3.90. Bubuh apa? Bantal busuk tu. Terima kasih Kak Min, tolong jawab. Papan berat tu tak berat. Tu tak berat. Okey, lepas ni kita sambunglah kiri kanan. Hak ni dah terror dah kan. Tak payahlah nak apa lagi. Ni biasa je lah. Okey, kalau kain berkaki macam ni, kita kunci dulu dekat bawah ni tau. Kunci dulu dekat bawah. Kunci dulu dekat bawah ni. Jahit kasar ke, jahit macam mana, dia kena mulakan dari bawah. Kadang-kadang bila kita menjahit, dia akan lari tau. Walaupun ini kain ni senang sikit. Kain viral ni dia senang sikit. Tapi kalau kain biasa tu, kita lock dulu dekat bawah ni. Saya mengukur badan ngam-ngam lepas siap jahit. Jadi fit dekat mana nak kena ubah sesuai. Masa mengukur badan agaknya bagi berapa inci kelonggaran. Okey, Suria. Suria. Okey, dalam buku ni semua ada sayang. Dalam buku ni semua ada. Sebab Nora pun memang ukur ngam-ngam. So dalam buku ni kita kena tambah kelonggaran berapa-berapa. Semua ada dekat sini. Nak senang dapatkan buku ni. Nanti masuk dalam grup tu A to Z. Kita kupas semua sekali. Boleh tanya Nurul. Boleh tanya sebab kita ada grup WhatsApp nanti. Semua ada dalam tu. Dia kelonggaran dia tu tak boleh nak cakap. Tengok badan, tengok baju. Tengok badan, tengok baju apa. Okey, jadi tips untuk kita nak jahit kain yang berkaki macam ni, kita lock dulu dekat sini. Okey, kita lock dulu dekat bawah. Nanti jahit atas tu kita kena adjust. Ni kita lock dulu dekat bawah. Memang kena cantum macam ni dulu. Kalau baju kurung pun macam tu. Kuncikan dia dulu dekat bawah. Sebab kalau macam kita hanya pin dia kan. Kita pin dia. Bila kita jahit tu dia akan bergeser juga. Dia akan bergeser juga. Sebab kadang masa kita jahit tu, kalau kain yang cotton macam ni dia tak apa. Tapi kalau kain yang macam lembut-lembut, satin-satin tu kan, dia bila kita jahit dia akan apa ya? Dia macam tak ngam lah. So kita lock dulu macam ni. Kita lock dulu dia. Berapa harga buku nota? Okey, Umi Aini boleh terus klik link dekat tu Bawah tu ada link WhatsApp tu, so tekan je. So nampak tak?
Nah, ni kan kita belum cantum lagi badan. So kita dapatkan dekat sini garisan dia. Dekat sini lah orang nak tengok kita tu teliti ke tak teliti. Kan. Jahit dekat dalam tu mengkok tak apa, tapi macam part-part yang benda bawah ni, kita kena teliti lah, kena ambil berat. Buat apa gosok dengan benda tu? Nak bagi mati. Senang cerita, nak bagi mati. Nak bagi mati dia punya benang tu. Dia kemas. Kalau kita gosok dengan tu, kita tak guna tenaga yang banyak. Okay, dengan panas-panas tu kita akan tekap. So dia punya jahitan kita tu akan nampak. Kalau orang senang cakap lah, nak matikan jahitan tu, nak matikan dia punya gosok tu. Kadang kita gosok tu kan dia masih menggelembung-gelembung lagi macam tu. So kalau kita tekan dengan tu, dia akan nampak lebih kemas. Kalau tak ada, kadang-kadang orang guna pembaris pun iya juga. Pembaris pun boleh. Okey. Macam apa, Nurul ni kan dah apa, kita selalu dekat kedai. So pekerja kita pun datang dari macam-macam tempat. So dari diorang lah pengalaman-pengalaman ni kan. Macam mana nak jahit dengan cepat, nak pasang zip dengan cepat, nak shortcut semua kan. So dia punya cara tu macam-macam. So kita, mana yang kita senang, rasa kita itu membantu kita, kita ikut. Dulu helper Nurul tu mana ada guna tapak zip. Dia ambil satu kertas tu, dia lipat-lipat dua kertas tu, dia tekan. Laju gila dia orang menjahit. Sampai gila dia laju. Nurul ni bab menjahit taklah apa, salam beli kat mana, apa sayang beli kat mana? Kat Siti. Apa kak, nak beli kat mana kak? Kalau nak beli buku nota dekat Nurul, nak beli bantal buat sendiri kak. Kak ambil kain pecah tu kak buat. Nak beli pendekat tu dekat kedai hardware. Okey. Yang ni pun sama. So kita kena lock dululah. Bagi dia lock dekat sini dulu. Lekra tu tanya kat kedai jahit ada. Kedai jahit Nurul beli dekat Meru ni RM19 kak. Nurul tengok Shopee berapa ringgit? RM6 lebih je kak. Dekat KL tak ada mahal sangat kot. Dekat sini sampai RM19. 19 hari tu beli kan? Yang ni kan? Yang ni RM19. Tapi rasanya dulu masa beli dekat sana pun tak adalah mahal sangat. Kak Min dah macam-macam baju dah Kak Min buat. Ada tangan, tak ada tangan. Yo kak, ada leher, tak ada leher, semua dah buat. Kak, nanti hantar balik gambar tu kak. Yang dekat Nurul dah apa, Nurul punya phone kan hang hari tu. Dah semua dah hilang dah gambar tu. Nurul nampak Shopee lagi murah. Semalam ke apa yang Nurul nampak? Shopee ke Lazada ke macam tu lah. Kak Ana duduk mana Kak Ana?
Grup Telegram saya hidup segan mati tak mau, Kak. Tak ada admin. Adminnya pening. Ikut ajaran. Jangan ajaran sesat dah, Kak. Selama ni dah sesat belum? Macam mana, Kak Min? Selesa tak pakai dengan pola dengan apa? Follow cara Nurul. Komen sikit, Kak Min. Abang saya tinggal Taman Andalas Kelang. Taman Andalas kat mana? Jauh tak dari kita? Jauh. Kita orang dekat Meru, Kak. Saya pun baru lagi dekat Meru ni. Tak faham sangat lagi. First saya sampai Meru, saya tanya dulu kedai arak jahit dekat mana. Lain-lain saya tak cari. Dekat sini susah sikit. Dia ada satu kedai tu tapi dia tak cukup barang dia, tak lengkap. Tunjuk tapak lekra tu nak tengok sebab ada beli lot. Ni kat screenshot. 1 2 3 1 2 3. Screenshot je. Okey. Kak Norbi boleh screenshot. Oh, Taman Mega Jaya Ampang. Tak adalah jauh sangat. Rumah Nurul dekat Pantai Dalam, tapi Nurul pindah ke Kelang. Kelang ni Nurul belum faham sangat. Kalau KL sana, insyaAllah lah Nurul boleh faham. Cemor, Haris tahulah tu. Cemor Perak. Kak Rohana Yamin duduk kat Cemor. Haris duduk Perak, duduk dekat Manjoy. Berapa? 6 tahun. Nora tak tengok tu kata Pak Aziz pula. Dah jam? Belum apa dah jam dah. Okay, sekarang kita nak pasang tangan. Okay, kita tanda dulu kan. Ini ada tanda. Kemudian ini ada macam lekuk sikit. So yang lekuk ni dia duduk belah depan tau. Jangan pergi duduk belah belakang. Nanti baju tu tak sedap pakai. Tarik baju. Okay. Lagi satu tips. Lagi satu. Bila kita nak cantum bawah tangan tu, dekat basi dia ni kita jahit macam ni. Kita buat macam ni supaya dia sedap pakai baju. Nampak tak? Macam-macam tips Nurul bagi, nampak? Dia nak bagi macam ni supaya bila kita pakai baju tu, dia tak tertarik. Nampak? Ketiak-ketiak pun boleh tunjuk. Dia tak tertarik. Jadi badan baju pun dia tak ikut. Ketiak tak busuk lah. Kan? Kita balikkan dulu. Jalan Kopi. Dekat je. Jalan Kopi saya tahu, Kak. Okey. Ni kan. Kita kena buat macam ni lah. Kita tengok sini. Saya jalan Limau. Kak Siah datang sini. Kan. Okey. Ini yang melengkung ni. Kita nampak. Okey. Nampak yang melengkung ni. Dia kena belah depan. Sebab yang depan ni dia ada zip tadi kan. Okey. So bila macam ni kan. Kita buat macam ni. Jangan pula nanti nak pergi bagi kecil benda ni. Ini kan tangan dia lebih. Tangan dia lebih, lubang ketiak kecil. Jangan pergi ambil kecilkan dekat sini bagi sama. Sebab macam ni lah baju yang betul. Dia memang tangan tu kena lebihkan dari badan. Okey. So nak senang. Tercabut, terputus macam ni. Nurul relax je kan. Selalunya sekejap je dah siap baju. Ni relax je. Nak kapur? Tak ada kapur. Kak Aisyah main ke tempat Nurul ni. Nurul dekat Jalan Limau je, Kak. Dekat Soap Power. Soap Power. Soap Power sebelah Sate Mama Sado.
Tapi sate tu petang baru ada kat pukul 5 lebih. Okey. Untuk kain macam ni kan, dia kena tinggi sikit kot. Dia kena bila kita letak macam ni, kena pastikan ni dua-dua dekat belah depan. Kan, jangan satu belah depan, jangan satu belah belakang. Memang salah. Okey, kemudian kita akan jahit dekat sini lah. Nak bagi dia lebih mudah, kita jahit. Tanda dulu dekat sini. Kemudian dekat sini kita jahit kasar. Jangan tunjuk muka, malu. Sengit sikit. Kita dah okey dah. Jangan tunjuk muka kita, malu. Malu kan. Dia ke sini sikit. Dia macam okey. Okey, dekat sini kita jahit kasar jahit kasar. Kedai saya dekat sebelah kedai saya dekat sebelah Dobi Kak. Sebelah Dobi Captain. Kadang-kadang tu pintu bertutup, tapi adalah orang dekat dalam popek macam ni kan. Okey, lagi pun kita macam tu. Nak lagi mudah memang kena jahit kasar. Alhamdulillah sampai ke dekat nak habis dah Nurul, 100 lebih. Memang alhamdulillah ramai orang yang minat nak belajar ni. Okey, bila kita jahit macam ni kan, so dia akan serat kain tu yang mengembang-ngembang tu, dia akan cantum balik. Jadi kain tu akan berkedut balik. Tapi kita jangan kecilkan tangan tu bila kita tengok dia besar daripada lubang tu. Kita pergi jahit. Jangan, sebab memang dia nak cantik memang kena macam tu. Okey. Ni kena pastikanlah yang bertanda tu untuk depan. Masalah semalam Nurul tanya, banyak yang mengalami masalah tangan tak selesa. Yang nengok pagi ni macam mana? Ada tak yang mengalami tangan tu tak selesa? Bukan mengalami, bila dah siap baju kan, macam dekat tangan tu macam tak sedap je, terlebih kain ke, tersempit ke, ada tak yang macam tu? Coba komen sikit. Sebab lepas ni Nurul nak buat satu video tau, berkenaan dengan tangan sahaja. Nurul akan minta hari post dia petang ni juga. Kan tu Nurul pakai baju lawa-lawa sikit nak buat video. Benang pula habis. Murah rezeki yang nak bagi. Coba dulu, ada tak yang bukan masalah lengan je lah, masalah lain apa? Selain lengan, apa lagi masalah yang selalu menjadi kendala bila buat baju lah? Tak sedap lah, apalah semua. Dah tua baru dapat belajar live. Tak mengapa. Dah memang keadaan sekarang macam tu kan. Semualah masa PKP pun Nurul beli ikan kembung pun beli online je. Beli ikan kembung, beli martabak, beli semua online je. Dulu mana ada. Kita kena ikut. Kalau kita tak ikut, kita akan tertinggal. Okey. Yang bawah ni kita bagi dia cantik-cantik lah. Ada kalau besar, terbesar sangat. Kalau buat ngam-ngam, kecil pula. Okey. Itu Kak Nur. Lagi apa? Linda pun ada masalah. Lagi siapa ada masalah? Masalah ketiak itu memang masalah dari dulu lagi.
Kak Izzah tak mahir buat lengan. Okey, yang mana belum mahir tu cuba slow-slow tu ikut cara Nurul, tengok. Tengok macam mana, okey ke tak okey. Popet tanti ya. Allah, yang mendengar pun pening. Masalah baju kurung budak terjongkit. Okey, lagi apa? Dia terjongkit ni dua sebab tau. Ada cara pada cara ambil leher. Cara ambil leher tak betul. Tak tahulah bila kena benang hitam ni kak kan. Memang ya Allah, saya pun tak tahu. Dengan bunyi mesin pun semacam je. Skoci pun saya dah tukar. Tapi dia macam ni kak. Saya ni macam tak fokus sangat. Kalau saya fokus pada benang, memang saya dah campak dah baju ni kak. Inilah baju yang berhasil saya jahit sampai siap dengan benang macam ni. Kalau tak memang saya dah, aduh, saya dah cakap. Ni skoci dah berapa dah saya tukar. Dia punya gelendong tu. Tuan baju duduk depan saya kak. Macam mana saya tak kena siapkan dengan rebelnya tu. Big boss. Ini baju bos besar ni. Baju nyonya besar. Baju Umi saya kak. Maunya tak boleh nak siapkan. Dia duduk depan kak. Tapi dia tak nak saya tunjuk muka. Kak Min. Bahagian depan baju melembung. Kena siapkan juga kak. Tak boleh. Kan saya tak boleh melangkah. Dia dah blok jalan dah tu. Kan? Tuannya duduk depan mau tak ketak tangan ni Tapi buat tak nampak lah tu yang banyak sangat baca komen. Umi kan baru lepas ni apa namanya operate mata. Jadi dia pakai reben duduk dalam rumah tu pakai reben. Nak gelak ke apa? Dia ada ni depan ni. Dia tengok je saya menjahit kak. Oi Kak Amin gelak besar Duduk depan pakai spek mata hitam. Tak tahulah dia jeling Nurul ke dia apa. Nurul pun tak perasan. Tapi nak selamat Nurul kena settlekanlah bajunya. Siap baju dia diam lah tu. Aduh hai. Tunjuk muka Big Boss. Big Boss tak nak tunjuk muka. Big Boss ada dua ni. Seram dulu. Big Boss dengan manager. Manager dah lah garang. Manager tu Haris. Umi buat video. Dia lupa kot Umi dia tu dah umur 40 lebih. Nampak bila kita tadi jahit kasar kan, dia senang je, tak payah kita nak adjust banyak-banyak. Sila kak share lah. Share lah. Dah siap dah kan. So nampak tak? Tadi kan dia terlebih. Dia terlebih besar. Tapi bila kita pasang dia ngam-ngam je. Kan cun-cun je. Dia nampak macam sini dia berkedut-kedut. Tercungit kat depan tu dia ada macam-macam masalah dia. Okey, salah satu dia kalau kita perut boncit tu seelok-eloknya kita buat dart bahagian depan. Tu saya buat dart bahagian depan. Dalam kitab ni semua ada. Kan ini adalah cara-cara. Dia bukan ni Nurul dah conteng-conteng lah. Nurul nak mengajar dah. Tapi mengajar sorang-sorang lah depan video tu. Dia ni dia punya. Dia punya cara macam ni. Ni adalah salah satu lah. Kalau orang yang breast besar, yang perut mocek-mocek tu sikit kan, kita salah satu cara kita buat dart sisi ni. Dart sisi ni dia akan bezakan dengan belakang tu 1 inci atau 2 inci. So kita kena ukur. Bila kita buat baju tu kak, bila kita buat baju,
Bahu ke pinggang depan dengan bahu ke pinggang belakang kita kena ukur. Kalau kita tengok orang tu memang dia punya dada besar, kita memang kena buat dat dekat sisi ni. Nak tak payah cakap dekat dia. Memang kena buat. Dia boleh kita buat dekat sini ataupun kita tutup dekat sini, kita buat dekat sini. Dia tak akan nampak. Kalau kita buat kemas-kemas tak akan nampak. Nurul selalu buat orang yang perut besar dengan dada besar, Nurul akan buat benda ni. Yang ini tak payah. Yang ini kita tak perlu buat kalau tak nak kan. Sebab kalau perut buncit, orang selalu tak nak dat. Tapi yang ini kita buat. Sebab yang ini dia akan membantu menurunkan lagi 1 inci ke bahagian depan. 1 atau 2 inci. Dan wajib buat kalau untuk yang kain yang berkaki. Kan? Kalau kain berkaki kita tak boleh nak naikkan dia ni. Nak naikkan dia yang ini. Kan? Nak naikkan, nak turunkan dia tak boleh. Okey, kalau baju macam baju biasa kan. Kita akan naikkan dekat sini, kita akan turunkan dekat sini. So kalau macam dalam kain tu berkaki semua, kita akan ambil dekat sini straight. Dekat bawah ni straight. So dekat sini lah kita kena naikkan dia. Kita kena naikkan dia. Kita ambil dat ni dalam 2 inci ataupun 1 inci. InsyaAllah dia baju tu tak akan naik. Kemudian dia dari keruk leher pun dia membantu juga. Membantu juga. Kadang-kadang leher tu keruk depan kan, dia punya lubang depan ni tak cukup dia punya keluasan ataupun yang belakang ni terlalu tinggi. Kemudian kita punya isi tu banyak kan, isi dekat belakang tengkuk tu banyak, jadi dia punya ni terlalu tinggi. Kita buat 3 suku, tapi ada sebahagian tu kita tak boleh gunakan satu suku, kita kena turunkan 1 inci. Tengok pada customer macam mana. Tak payah tarik benang tu, tak payah tarik. Tapi kalau macam kain yang sangat lembut, chiffon kan, kita tarik sikit je. Kita tarik sikit, bukan untuk kita nak bagi kedut tu, bukan. Dia nak bagi urat-urat bila kita jahit tepi. Okey. Nampak muka Aris. Okey, bila kita jahit tepi kan, dia tu akan memeri kan, sebab dia tu melengkung dan bulat. Jadi dia akan tertarik. Jadi kita punya jahit kasar tu, dia nak bagi dia urat-urat kain tu dia tercantum balik. Dia macam tu. Bahu ke pinggang hadapan tak cukup turun. Betul. Kadang-kadang kan ramai yang cakap dia tak sama. Kadang-kadang kita tu ukur sendiri. Bila kita ukur sendiri, kita menunduk. Bila kita tunduk, dia macam tak turun lah. Dia tak turun. Alas meja, Nurul guna kain apa ya? Itu kain-kain lebih je Nurul pakai. Tapi yang bawah tu lekra, yang atas ni kain uniform. Kan, kain uniform, dia yang murah tu kain uniform. Dia kain dia licin, dia tak ni. Dia kain uniform ni yang ada selalu kan, kain yang untuk budak sekolah, yang apa tu, ni yang baju nurse pun, nurse yang klinik tu kan, dia guna kain yang tu. Terima kasih Kak Izan baru follow. Comel lah sangat, gemuk. Muka memang debab. Tembam kan, muka memang tembam. Okey, insyaAllah Nurul akan settlekan secepat mungkin video. Jadi yang dah beli buku tu boleh cepat belajar. Nurul minta maaf lah, memang sangat-sangat terlambat. Tu sebab Nurul bagi bonus 5 pattern lagi. InsyaAllah raya ni tak payah upah baju dah. Tak payah upah baju. Nurul pun sekarang ni kurangkan ambil tempahan, sebab Nurul nak bagi komitmen kepada orang yang dah beli buku Nurul tu. Nurul akan spend time lah dalam masa start 1 Jun selama sebulan. Okey, start 1 Julai, start daripada 1 Julai. Nurul akan spend time malam tu dalam pukul 8 atau 9. Tanyalah apa-apa. Nanti Nurul akan baca. Sebab grup WhatsApp tu kita tak akan open lagi. Start daripada 1 Julai tu, nanti Haris akan lock. Jadi dia akan hanya buka pada pukul 8 malam saja. Pukul 8 malam, nanti boleh apa yang nak tanya-tanya ke apa semua tu. Kalau Nurul dapat jawab terus masa tu, Nurul akan jawab. Tapi kalau tak jawab, Nurul akan jawab kemudian, insya-Allah. Okey. Ni dah pukul berapa dah ni?
Wow, dah pukul 11 lebih. Nurul belum breakfast tau. Air Nurul pun tak habis lagi. Okey, Nurul mohon ni nak pamit dulu. Nak siapkan ni ya, baju mem ni ya, tak siap lagi. Okey, nak buat video lagi. Okey, Nurul janji hari ni Nurul akan postkan dekat page cara nak atasi lubang ketiak yang tak sedap tu. Nak bagi lubang ketiak tu sedap pakai macam mana. Okey, insya-Allah. Lepas ni Nurul akan buat. Nanti Nurul akan minta Haris. Nurul tak akan buat live sebab Nurul nak buat video. Nak buat video. Kalau buat live tengok jahit satu baju tapi dekat 2 jam. Membawang ya kan. Minta maaf lah jika ada yang terlepas cakap, terlebih bicara. Dari tadi tak berhenti-henti. Mohon maaf. Ada yang terkasar bahasa ke apa semua. Nurul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.